أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين
وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan bahawasanya tentera kami, yakni pengikut rasul, merekalah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentang kebenaran. Oleh itu, berpalinglah wahai Muhammad dari mereka. Jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu. Maka tidaklah patut mereka meminta disegerakan azab yang telah ditetapkan oleh kami. Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan. Dan berpalinglah wahai Muhammad dari mereka. Jangan hiraukan celaan mereka, serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Dan lihatlah apa yang akan jadi. Tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga. Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Dan ucaplah salam sejahtera kepada sekalian Rasul. Serta ingatlah bahawa segala puji tertentu bagi Allah yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah As-Saffat. Surah yang ke-37 pada juzuk yang ke-23. Bermula pada ayat 171 sehingga ayat 182. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan pemberitahuan Allah Ta'ala dan penyataannya tentang kemenangan tentera-tentera Allah. Kemenangan hamba-hamba yang beriman. Kemenangan orang yang membantu agama Allah. Dan kekalahan orang kafir di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Dan perintah Allah Ta'ala supaya tidak mempedulikan kerana dan perbuatan orang kafir. Kerana mereka pasti akan melihat dan menuai kejahatan yang mereka lakukan dan keingkaran mereka terhadap para rasul yang diutuskan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang Maha Suci Allah yang punyai segala keagungan daripada segala pensifatan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan bahawa salam sejahtera, keselamatan kepada semua rasul-rasul yang diutuskan. Dan juga Allah menegaskan pada ayat yang kita bacakan ini bahawa pujian yang sebenar, yang selayaknya bagi Tuhan sekalian alam, yang mengurus, yang mentadbir dunia ini, yang mencipta, yang menghidup dan mematikan. Ini intipati umum pada ayat-ayat terakhir yang kita baca pada malam ini. Sesudah kita menerangkan semalam tentang jawapan-jawapan Allah Ta'ala terhadap segala mazaim, dakwaan-dakwaan palsu, golongan-golongan yang berakidah sesat, yang mempersekutukan Allah. Allah jelaskan bagaimana golongan ini tidak berdiri dengan ilmu, tidak juga dengan akal, tetapi hawa nafsu. Dan juga kerana syaitan yang berada di belakang mereka. Kata Allah, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Sesungguhnya telah ditetapkan di sisi ilmu kami janji kami dengan pertolongan dan kemenangan ke atas golongan kafir di dunia dan di akhirat. Kemenangan yang kami janjikan kepada rasul-rasul kami
yang kami utuskan kepada mereka untuk memberi peringatan dan memberi amaran serta memberi khabar gembira pada orang yang taat. Adapun kemenangan di dunia itu dengan tertawannya orang kafir, dibunuh dan dihalau, dan juga kalah dengan hujah serta bukti. Dan adapun kemenangan di akhirat itu ialah dengan syurga dan selamat daripada api neraka. Bila Allah Ta'ala menyebut jundallah, yakni tentera Allah, yang dimaksudkan dengan tentera Allah ialah Rasul dan para pengikut Rasul dan orang-orang yang bersama dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sehingga hari kiamat. Maka ini adalah sifat jundullah, atau disebut juga dalam ayat yang lain sebagai Hizbullah, tentera Allah atau parti Allah, jemaah, kelompok yang diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah menjelaskan pada ayat kita baca pada malam ini, walaqad sabaqat kalimatuna, telah tercatat di sisi kami, li'ibadina, yakni kemenangan kepada hamba-hamba kami di kalangan Rasul dan juga orang yang mengikutinya, innahum lahumul mansurun, mereka akan menang di dunia, demikian juga kemenangan hari akhirat kelak. Wa inna jundana, dan tentera kami, yang ikut, yang melaksanakan perintah kami, yang memperjuangkan ayat-ayat kami, yang mempertahankan ayat-ayat kami, ini panggil jundana. Yang ini nisbah dia kerana dia membela agama Allah, kerana dia membela segala ma'alim atau disebut sebagai syair Allah atas muka bumi. Maka ini jundana, bahawa mereka ini lahumul ghalibun, akan menang. Perkataan ghalibun, yang ini kemenangan yang sebenar, bukan kemenangan yang sementara, kemenangan yang sebenar. Yang kemenangan sebenar itu berupa diselamatkan daripada neraka dan diberikan dengan syurga. Dan ayat ini sama sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah. Kata Allah, kataballah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, telah ditetapkan dalam catatan Allah bahawa Allah akan memenangkan agamanya dan rasul-rasul yang diutuskan. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Dan ia sebagaimana dalam surah Ghafir, inna lanansuru rusulana walladzina ma'a walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan tolong rasul kami dan orang-orang yang bersama dengan rasul-rasul kami di kalangan orang yang beriman sepanjang zaman dalam kehidupan di dunia, dan pada hari didirikan semua saksi hari kiamat. Namun syarat kemenangan ini, kata para ulama, bila Allah kata Allah tetapkan kemenangan, maka walau bagaimana kuat pun orang kafir, bagaimana ramai pun mereka, walau bagaimana canggih pun mereka, janji Allah kemenangan untuk orang Islam. Kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Kemenangan yang mengikuti jejak langkah para Nabi, para Rasul dalam menjaga agama Allah dan menjadikan itu keutamaan dalam hidup. Kita mati kerana agama, yang pertahanan agama. Maka syarat bagi kemenangan itu ialah pertama, iman yang sahih. Itu syarat dia. Kerana itu setiap kali Allah datangkan ujian supaya iman kita ini dipelihara, terjaga. Kerana manusia bila lalai, imannya tercedera dan rosak. Tapi bila diuji, imannya makin kuat dan mantap. Setiap kali kita diuji, iman kita makin pulih dan makin kuat. Keyakinan kita. Kerana itu Allah Ta'ala tunjuk dalam senario umat Islam seluruh dunia. Makin mereka ditindas, iman mereka makin kuat. Bahkan iman mereka pergi kepada tahap sempurna sehingga datanglah kemenangan yang dijanjikan. Tapi kalau mereka dilalaikan dengan kekayaan dunia dan hiburannya, iman mereka tercedera. Mereka tidak ada gairah ataupun sifat cemburu kepada agama Allah. Tak ada. Tapi bila diuji, dia ada perasaan itu. Maka syaratnya iman yang sahih. Yang kedua ialah beramal dengan Quran. Kalau nak tengok umat yang menang, dia akan menjadikan Quran sebagai bacaan setiap hari. Bagaimana umat Islam bacaannya Facebook, maka payah lagi lah. Bacaannya lah TikTok, bacaannya lah IG, bacaanlah WeChat, bacaannya sekian-sekian medium-medium yang anak-anak muda kita tengok. Maka kemenangan itu masih jauh daripada jangkauan kita. Sehinggalah Al-Quran yang Allah turunkan yang bersifat mukjizat yang tidak akan diubah sepanjang zaman, menjadi bacaan mereka, hafazan mereka, pengamatan dan tadabbur mereka. Maka ini
ialah ciri-ciri umat yang benar. Bukan menjadi tanggungjawab kita ibu ayah menanamkan cinta Quran kepada anak-anak. Biar cintanya pada Quran melebihi segala-gala yang lain. Kemudian yang ketiga, wasunnatun nabawiyatus syarifah, yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Sebab Rasulullah dah sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihim. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu takkan sesat. Selagi mana kamu berpegang pada dua perkara tadi, ialah kitabullah dan sunnahku. Bagaimana sunnah itu bukan menjadi keutamaan kita dalam belajar, memahami. Lalu kita mula meletakkan kelebihan berdasarkan hawa nafsu kita. Itu dilakukan oleh ahli kitab. Mereka meninggalkan apa yang diwasiatkan oleh rasul-rasul mereka untuk mengadakan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka. Maka kita berpegang pada sunnah Nabi SAW. Dan Allah jadikan sunnah ini dipelihara, dijaga. Baik Sahih Bukhari-nya, Muslimnya, Nasa'i-nya, Ibnu Majah. Allah jaga benda itu. Baik tulisannya, baik terjemahannya, baik tafsirannya, semua terjaga. Semuanya ini menunjukkan ini senjata orang beriman yang begitu, kita katakan begitu hebat senjatanya. Orang Islam tak guna. Kita berperang tanpa menggunakan senjata kita betul. Quran dan hadis Nabi SAW. Kita guna senjata palsu. Senjata kertas. Akhirnya kita tak menang. Maka umat Islam perlu kembali kepada senjata ini. Dan yang keempat kata ulama, waltizam dinillahi syar'an wa dusturan wa nizaman wa manhaj hayatin. Iltizam dengan agama Allah. Secara syaraknya, secara perlembagaannya, secara perundangannya dan secara manhaj hidup. Iltizam dengan hukum halal haram. Bagaimana orang Islam tidak boleh beriltizam dengan hukum halal dan haram, dosa dan pahala. Maka janji Allah untuk kemenangan umat Islam masih jauh. Kalaupun dapat, belum sempurna. Ya, umat Islam dapat sebahagian janji Allah, tapi tak sempurna. Kenapa? Kerana merujuk ketidaksempurnaan sifat yang ada. Macam kita kerja lah, kerja tak cukup jam, gaji pun tak cukup lah. Kerja dah, comel dah kerja. Bolehlah gaji. Tapi kita tak kerja mengikut yang dikehendaki. Kalau kita kerja sebagaimana kita dikehendaki, bukan sekadar dapat gaji, bonus sekali, naik pangkat sekali. Tapi kalau kerja setakat melepaskan batuk di tangga, maka gaji kita banyak kena potong. Potong itu, potong ini, bonus jangan harap. Sebab apa? Perumpamaan. Maka iltizam kita pada hukum syarak. Maka ini di antara ciri-ciri kemenangan sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Ar-Rum. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bukan janji kami untuk menolong orang beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Maksud menetapkan pendirian kamu, menjadikan kamu orang yang sabar, kuat. Dan Allah menyebut dalam ayat yang lain surah Al-A'raf, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan dunia ini milik orang bertakwa. Allah tak pernah sebut dalam Quran kesudahan ini milik orang kafir. Walaupun kita nampak ciri-ciri kemenangan orang kafir. Dan juga ciri-ciri ataupun kita melihat orang kafir mula mencipta sesuatu yang jauh mengatasi umat Islam dari sudut kemodernannya. Dari sudut keberkesanan, baik alatannya, baik persenjataannya, baik semua benda. Namun dalam Quran tetap Allah menegaskan wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan bagi orang yang bertakwa. Bukan kepada orang kafir. Ya, kita dengar mereka negara kafir ada senjata nuklear banyak. Negara Islam yang mereka terlepas pandang, mereka tak pernah sangka ada senjata nuklear, Pakistan. Itu pun selepas 10 tahun India memilikinya. Seorang Islam yang bekerja dalam syarikat di Belanda, yang berjaya mencuri maklumat dan tahu bagaimana nak buat pembelahan atom dan sebagainya, akhirnya dia transfer maklumat tadi ke Iraq, ke negara Pakistan yang menjadikan terlaksana bom nuklear yang lebih kuat daripada India sendiri. Ini terlepas pandang. Sehingga mereka buat perjanjian nuklear untuk menghalang negara Islam memilikinya. Kononnya untuk menjaga keamanan dunia. Tapi negara mereka dah ada belaka dah ni. Britain dah ada, China dah ada, Israel dah ada. Dah ada belaka. Baru mereka buat perjanjian. Malangnya Israel tak termasuk dalam perjanjian. Tak nak masuk.
Dan mereka paksa negara Islam semua menandatangani untuk tidak memiliki. Tetapi pun perancang mereka. Tapi Allah sebut kemenangan itu milik orang bertakwa. Andai kata buang hitam ni dihancurkan semua dunia, tetap akan bangkit generasi Islam yang akan menguasai dunia. Tetap akan bangkit. Jadi kita tengok dengan kepala peledak. Ni Amerika ada 5,000, Rusia ada 6,000. Ini China ada berapa ribu, Italinya, Perancisnya, Britania, Israel ada lebih 200 peledak nuklear. Jadi kita baca dari sudut statistik memilikinya. Yang kalau sekiranya di Rusia saja letup tu 9 kali dunia. Kalau letup 9 kali dunia dia punya kekuatan. Dia kalau kira meletup semua. Tapi Allah Ta'ala tidak menjanjikan dunia ini hancur dengan buang hitam. Biarlah teori ini dunia dikata akan 9 kali ke 10 kali. Allah tak kata dunia ini akan hancur dengan buang hitam. Dunia ini akan hancur dengan kiamat. Dan kiamat itu telah Allah sebut prosesnya. Dan tanda-tandanya. Dia mesti melepasi Dajjal dulu. Sebagaimana dia belum melepasi Nabi Isa AS. Proses itu. Jadi kalau bom nuklear ke Ya'juj Ma'juj mati tak sempat keluar. Mati belaka dah dunia hancur. Maka itu teori mereka. Realiti apa yang Allah sebut dan apa yang Allah janjikan. Itu Allah katakan sudah milik orang bertakwa supaya kita ni tak terbuat dengan teori-teori ini. Bila mereka kata okey meletup dunia, Dajjal tak ada lah, Ya'juj Ma'juj tak ada. Semua benda tak ada, tak. Dunia tak akan kiamat. Melainkan dia mesti melalui proses wajib. Dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Dunia tak kiamat dengan peperangan atom. Dia tak kiamat dengan cara itu. Maka ini janji Allah dan Rasulnya. Maka Allah Ta'ala sebut selepas itu. Lepas memberi jaminan kemenangan itu bagi orang beriman. Dan pertolongan Allah bagi orang yang bersama dengan para Nabi dan para Rasul. Dan tentera Allah ialah tentera yang melaksanakan, yang menegakkan syariatnya akan menang. Fatawalla anhum hatta hin. Kerana itu wahai Muhammad, berpalinglah daripada mereka. Yang ini orang kafir. Dari segala teori orang kafir nak sebut tohmahan, fitnah, berpaling dari mereka. Jangan peduli. Perkataan tawalla anhum kata ulama, ay isbir ala adahum laka. Bersabar dengan segala penganiayaan mereka. Sebab kita lihat secara jelas, bumi ini atau dunia ini secara terang-terangan membuli umat Islam. Bila umat Islam nak pertahankan hak dia, maka dikata pengganas. Bila mereka pertahankan hak dia, mereka kata ini pertahanan, ini hak asasi kami. Begitu mereka melakukan sifir yang terbalik kepada umat Islam. Kalau orang Islam tunjukkan apa yang menjadi kemuliaan umat Islam, dia kata, oh ini ekstremis. Tak nak. Tapi kalau orang kafir tunjukkan benda yang mereka yang menjadi kekuatan mereka, oh ini kerana mereka nak tunjukkan hak asasi. Maka dunia diajar dengan sifir yang mengarut daripada kelompok hak asasi. So hak asasi itu cuma milik yang lain pada bukan Islam. Ada pun Islam seperti tak bebas nak cakap apa. Kalau orang kafir pakat sokong, maka tengok ini kesedaran rakyat. Kalau Islam pakat sokong, lihat ini adalah membentuk satu gelombang ekstremis Islam. Oh, cara dia. Kalau orang kafir bersepakat, oh bagus, itu tanda rakyat tolak. Bagaimana mereka suatu naratif palsu umpama ini. Untuk memberi suatu ataupun membuli umat Islam. Maka Allah menyatakan fatawalla anhum. Jangan peduli mereka hatta hin untuk satu tempoh. Tentang kita bila mereka menyakiti umat Islam, kita pun tak boleh sabar. Mereka bakar Quran atas nama hak asasi. Mereka hina Islam atas nama hak asasi. Mereka buat macam-macam atas nama hak asasi. Kononnya. Mereka nak suruh Islam murtad. Mereka nak orang Islam supaya membenarkan ubah jantina. Membenarkan homoseksual. Atas nama hak asasi. Mereka memaksa orang Islam menerimanya. Bahkan mereka menganggap ni orang Islam yang tidak menerima perubahan zaman. Mereka paksa orang Islam terima hiburan yang melampau. Tapi bila kita ajak agama yang lebih kuat, mereka ini agama yang melampau. Hiburan melampau mereka paksa kita, ini hiburan. Maka Allah Ta'ala kata fatawalla anhum hatta hin. Jangan peduli mereka untuk satu tempoh. Sebab kemenangan ini sedang sampai. Bila musuh, gelombang kejahatan mereka yang cuba membadai umat Islam makin kuat, maka itu tanda kemenangan Islam akan datang. Maka terus kutuk orang Islam. Allah ajar orang Islam bersabar.
Kalau kita cuba balas cara mereka, mereka gunakan itu sebagai perangkap. Oh tengok. Ya. Kalau mereka buat, oh bagus. Pertahankan dia. Kalau orang Islam yang bunuh orang kafir, dia kata lihat pengganas. Walaupun yang buat seorang. Kalau orang kafir buat oleh satu kelompok, mereka kata ini geng-geng gila. Dia bukan pengganas. Dia ada masalah kesihatan. Mereka tak akan nisbahkan pada agama. Bila orang Islam buat, mereka nisbahkan pada agama. Tengok umat Islam. Dia tu bagi ayat umat Islam. Walaupun kadang-kadang tindakan individu, tak ada kaitan. Begitu cara mereka membuli umat Islam. Maka kata Allah, fatawalla anhum hatta hin. Biarkan mereka sabar dengan kejahatan mereka sehingga satu tempoh. Kerana tempoh dan masanya akan sampai. Siapa pun dibuli lebih-lebih, last sekali dia akan lihat bagaimana kekuatannya dibina. Umat Islam sedang membina kekuatan hujah. Membina kekuatan kepribadian. Membina kekuatan pekerjaan dan sebagainya. Kata Allah, wa absirhum fasawfa yubsirun. Dan perlihatkan mereka. Yang ditunjukkan kepada mereka azab-azab yang telah berlaku kepada umat-umat dahulu. Bacakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka bagaimana kaum-kaum dahulu yang bersepakat untuk melawan Nabi dan Rasul. Maka satu negara dihancurkan. Kaum Nabi Lut sepakat. Kita hari ni golongan homoseksual tak sepakat. Banyak lagi dunia yang menentang. Ini Nabi Allah Lut AS duduk di negara yang sepakat homoseksual. Sepakat lesbian. Sehingga bila Nabi Lut tegur, mereka kata, akhrijuhum min qaryatina. Innahum unasum mutatahharun. Kita halau je Nabi Lut ni. Ini geng-geng suci. Geng-geng suci kata mereka. Unasum yatatahharun, kelompok suci. Kita akan pegang dengan apa yang kita pegang. Ini kejahatan mereka. Apa jadi? Maka yang keluar itu bukan Nabi Lut AS dari dunia ini. Bukan mereka. Sama juga kesepakatan kaum Thamud menentang Rasul. Kesepakatan kaum Ad. Kesepakatan kaum Nabi Nuh menentang Nabi Nuh AS. Dia kecil pun lawan juga Nabi Nuh. Yang kata yang besar untuk yang kecil-kecil. Sehingga Nabi Nuh kata, ya Allah, mereka cuma melahirkan orang kafir. Walau budak baru lahir bersih. Tapi nak beritahu generasi yang terbukti sampai 9 dekad atau 9 kurun, 900 tahun. Memang lahir itu kafir. Anak-anak yang sudah dibentuk memusuhi Nabi Nuh dari kecil. Maksudnya silibus dia tu memang benci Nabi Nuh. Untuk silibus. Maka kata Nabi Allah Nuh AS, innahum la yaliduna illa fajiran kaffara. Ya Allah, mereka cuma melahirkan anak-anak kafir. Kenapa? Kerana Nabi Allah Nuh melihat 900 tahun. Yang lain itu menjadi musuh ketat pada Nabi Nuh. Maka kalau kita belajar ilmu statistik ni, memang dah terbukti. Ratus tahun. Respon ataupun kita katakan uji selidik kelompok yang lahir tadi, memang akan musuh Nabi Nuh. Tak ada beriman. Maka dah jadi statistik lah. Kaum ini lahirkan anak-anak kafir. Akhirnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh dimusnahkan. Maka sebab itu kata Allah kepada Nabi SAW, wa absirhum, ceritakan pada mereka wahai Muhammad kesudahan orang-orang yang menderhaka. Fasawfa yubsirun, mereka juga akan kena macam tu. Mereka akan tengok sebagaimana kaum dahulu tengok kemusnahan mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa bi'adzabina yasta'jilun. Apakah mereka mempersendakan azab kami? Lalu menyatakan bila datang azab? Bila datang azab? Fa iza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Dan ingat bila turunnya azab Allah, ia hari yang terburuk untuk mereka. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mana Nabi SAW menggerakkan tentera Islam pergi ke Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Khaybar itu Yahudi, Qainuqa dan Bani Nadir berhimpun di sana. Bila mereka telah mengkhianati piagam Madinah, maka Rasulullah menghalau Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian diikuti dengan pengkhianatan Bani Nadir. Maka dihalau lagi. Lalu mereka berkumpul di satu kawasan namanya Khaybar. Khaybar ni masih lagi dalam kawasan Madinah. Kita tuan-tuan kalau kita dari Madinah, kita nak pergi ke Madain Soleh, kita akan berhenti kat Masjid Khaybar. Kawasan Khaybar, Masjid Khaybar.
dalam masih lagi berada dalam kawasan kota Madinah. Lalu mereka duduk di satu kawasan namanya Khaybar. Dan jumlah mereka 20,000 orang. Dengan bala tentera yang kuat dan merancang dengan perancangan sulit. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi SAW. Mereka rancang lama. Asal memerhatikan bagaimana perancangan mereka. Mereka buat tembok yang kukuh. Yang tidak boleh ditembusi. Yang tidak mampu untuk seorang pemasuk tanpa dibuka pintu kota. Ini pintu kota Khaybar. Pada hari Rasulullah menggerakkan tentera. Hari itu mereka keluar daripada kota dengan membawa kapok-kapok mereka, cangkul-cangkul mereka. Tiba-tiba mereka melihat bala tentera Islam datang. Tanpa mereka mengetahui pergerakan Rasulullah. Nabi bila bergerak, Nabi tak akan beritahu. Nabi nak sirah ke mana, Nabi tak akan beritahu. Nabi cuma akan keluar. Hanya sekali je Nabi bila keluar, Nabi beritahu. Iaitu dalam pembukaan kota Mekah. Yang akhirnya dibocor oleh seorang sahabat Rasulullah yang telah bertaubat, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hampir dia nak dikenakan hukuman pancung kerana khianat. Namun kerana dia di antara kalangan ahli Badar, yang Allah dah ampunkan kesalahan ahli Badar. Dan kesilapan Hatib bin Abi Balta'ah itu secara teknikal. Walaupun tetap namanya salah. Sebab Rasulullah bila dia keluar, Nabi tak akan beritahu singgah kat mana, berhenti tak akan beritahu. Nabi suruh keluar je, kita nak keluar. Semua rahsia, di mulut Rasul. Sehingga sampai satu tempat Nabi kata, okey kita akan serang orang ni. Kita akan buat sekian. Oh Nabi susung tentu. Itu strategi kerahsiaan cuma diketahui oleh kepala ketua negara. Bukan sahabat-sahabat Rasulullah tak boleh percaya. Tapi kita takut terlepas akal. Maka Rasulullah memegang rahsia itu seorang diri. Dan bergerak. Itu dalam perang Khaybar. Maka bila sampai kawasan Khaybar, maka sahabat diminta berkumpul di situ. Lalu Yahudi tengok Islam datang, sedang mereka baru nak keluar dengan cangkul-cangkul nak pergi bertani, nak berkebun. Lalu mereka berkata, Muhammad wallahi, Muhammad wal khamis. Muhammad dah datang, Muhammad dengan tentera yang ramai dah datang. Mereka mula takut. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Asal keluar ni patah balik. Muhammad dah datang, Muhammad dia jadi macam gabrak. Lalu kata Rasul, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Hancurlah Khaybar hari ini, kata Rasul. Hancur Khaybar. Inna iza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Kami bila sampai satu tempat, maka itu akan menjadi seburuk-buruk hari bagi tempat itu. Hari ini hari paling buruk untuk kamu, wahai Yahudi. Dan Allah sebut dalam ayat ini, bila datang azab Allah, dia akan menjadi hari terburuk bagi orang yang menentang perintah Allah. Terburuk. Mereka bercita-cita kalau mereka ada peluang sehari lagi untuk taubat. Maka kata Allah Ta'ala selepas itu, wa tawalla anhum hatta hin. Maka wahai Muhammad, sabar seketika. Akan sampai masa kemusnahan mereka. Saya dah sebut satu ayat sebelum ini, sabar dengan kerana mereka menyakiti. Kali ini Allah Ta'ala kata sabar untuk kemenangan. Tadi sabar bila kita dibuli. Yang kedua adalah sabar untuk dapat menang. Menang pun kena sabar. Dia bukan benda yang sekaligus. Dia juga ada satu tempoh. Sabar kerana dibuli, ya sabar satu. Fatawalla anhum hatta hin, untuk satu tempoh. Kemudian Allah ulang balik. Wa tawalla anhum hatta hin. Kata Allah Ta'ala, sabar untuk kemenangan. Sehingga satu tempoh yang Allah akan tentukan. Sebab menang-menang ni bukan kita yang akan tentukan hari apa. Ini adalah kerja Allah. Maka kita diminta berjuang dan kemenangan itu yang Allah tentukan. Umat Islam tak boleh berangan kita esok menang, lusa menang. Tak, bukan begitu. Kita sabar. Berjuang terus, bergerak. Kita tak boleh berhenti. Lagi tak menang, berarti waktunya belum sampai. Bukan tak menang, waktu belum sampai. Contoh orang kafir dia cerita tak menang. Orang kita tak cerita tak menang. Belum sampai. Kerana kita meyakini kesudahan kemenangan untuk umat Islam. Sebab itu umat Islam ni dia pun jiwa dia kuat. Sebab dia tak kata dia kalah. Dia cuma kata dia belum menang. Untuk dia bersabar bagi melengkapi segala sifat-sifat orang menang. Supaya menangnya tak sombong. Menangnya berilmu. Bukan menang lepas tu kalah. Ada orang menang lepas tu kalah. Dah menang, dah peringkat kuasa, tiba tak buat apa benda yang boleh memenangkan dia. Dia buat benda yang boleh mengalahkan dia pula. Menjadi penghinaan pada dia. Walhal, kita katakan bola ada di tangan dia, bola ada di kaki dia. Patutnya mengambil peluang.
Tapi tak terbuka hati untuk ambil peluang. Bukan mengambil sikap yang berlainan. Maka Allah ajar, sebagaimana umat Islam diajar untuk bersabar dengan kerana musuh. Dan bersabar untuk menang. Maka ini juga tuntukkan kesabaran. Sebab umat Islam yang hebat ialah umat Islam yang sabar untuk menang. Bukan yang gairah untuk menang. Yang gairah nak menang, bila tak menang putus asa. Tetapi yang bersabar untuk menang, dia yakin menang tu akan sampai waktu. Tetapi sesusah mana pun perkara, ianya akan berubah. Dia akan berubah. Segelap mana pun malam, dia akan siang. Macam mana pun malam ni gelap dan sejuk, dia akan siang. Matahari pasti akan memancar. Maka itu dia sebut bagaimana sabar kemenangan. Macam kita juga, bila kita susah dalam satu urusan hidup, sabar untuk melepasi kesusahan. Akan sampai waktu kita akan senang. Sebab Allah menjanjikan kesenangan dengan firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan mesti ada kemenangan. Di sebalik kesusahan pasti ada kemenangan. Allah menyebut dengan dua kesenangan dengan satu kesusahan. Sebab itu fa inna ma'al usri yusra. Al-usri itu ada alif lam. Alif lam menunjukkan satu kesusahan. Kemudian Allah nakirahkan dengan kesenangan yusran untuk tunjuk bahawa jalan mudah tu banyak-banyak. Jalan susah tu satu je, jalan senang tu banyak. Kita cuma nampak satu je pintu tertutup, maka jangan berduka cita kerana puluhan pintu lain akan terbuka. Kita cuma nampak ni satu je masalah, jangan putus asa kerana berpuluh pintu penyelesaian masalah sedang terbuka. Maha suci Allah yang Allah janjikan pada orang beriman. Kemudian kata Allah, wa absiruhum fasawfa yubsirun, dan peringatkan mereka lagi. Ulang lagi ayat. Peringatkan kepada mereka lagi. Mereka akan pasti melihat apa yang dijanjikan. Kemenangan orang Islam. Ceritalah kemenangan orang Islam. Tuan-tuan, kemenangan orang Islam bukan pungguk rindukan bulan. Bukan juga kucing bertanduk. Tapi ia kemenangan yang pasti. Ia bukan cerita yang tak pernah wujud. Dia bukan dongeng mak jeneng. Dia sudah dibuktikan puluhan tahun, ribuan tahun sebelum itu. Kemenangan dengan kemenangan yang telah dicatatkan. Yang dipimpin oleh para Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan dipimpin oleh orang-orang beriman dan hamba-hamba yang soleh. Dan dia akan berulang. Kalau orang kata kemenangan Islam ni cuma angan-angan kosong. Siapa kata angan-angan kosong? Melainkan orang yang buta sejarah melihat kemenangan Islam. Sebagaimana Baitul Maqdis pernah berada di tangan orang Islam. Kemudian dirampas, kemudian diambil kembali. Maka tidak mustahil untuk diambil kembali. Kalau mereka kata ni, mereka senaraikan tentera hadzal jaish la yukhab. Ini tentera yang tak pernah kalah. Kalau dia antara tentera yang tak pernah kalah, mereka sebutlah antaranya lah tentera Israel. Kata mereka cuba bodohkan manusia. Sejak bila tentera Israel tak pernah kalah? Mereka kalah dalam banyak peperangan. Atau mereka hari ini dilihat oleh dunia sebagai tentera yang lemah. Dipanggil IDF ni. Yang masih belum jumpa momentum untuk lawan dengan satu kelompok kecil dan negara mereka sendiri. Sedangkan mereka guna segala persenjataan lengkap. Tapi tak mampu untuk kalahkan satu benda yang ada dalam negara mereka. Hebat lagi Sri Lanka. Sri Lanka pun berjaya mengalahkan Tamil Hila. Sri Lanka, negara dengan bankrupt yang boleh kalah. Geng-geng LTTE kalah. Para bakaran mati. Ditangkap. Semua dibubarkan tentera. Tak ada dah tentera kat sana. Itu Sri Lanka teruk-teruk Sri Lanka. Ini Israel sehebat-hebat dia masih belum mampu membubarkan Hamas. Tak mampu. Bukan dia makin kuat. Maka Hamas mengatakan ataupun para pengkaji mengatakan Hamas itulah kanser yang tidak boleh disembuhkan untuk negara haram Israel. Itu kanser tak boleh sembuh. Itu terapi tu. Kimo je. Dah gugur rambut. Gugur gigi. Tapi tak boleh buat apa. Duduk dalam. Menjadi kanser terbesar. Yang tak boleh dirawat. Menunggu masa untuk mereka mati. Kalau mereka dakwa mereka tentera kuat. Baitul Maqdis pasti akan berada kembali tangan orang Islam. Pasti, mesti. Kerana ia sudah pun berlaku banyak kali. Supaya kita tahu, ini bukan cerita kosong. Tak, ini bukan angan kosong. Ia sudah dibuktikan. Kalau benda dah dibuktikan, berarti dia boleh jadi. Boleh jadi. Bukan satu benda yang mustahil. Kalau ada orang gagah pernah dikalahkan, dia juga akan kalah lagi walaupun dia hari ini kuat. Kemudian kata Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Maha suci Allah. Allah tutup dengan surah As-Saffat. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan. Rabbil Izzah amma yasifun, daripada segala perkataan yang disebut oleh para pendusta, para pembohong, para penentang, para pelampau yang mengatakan Allah ada anak, malaikat itu anak perempuan Tuhan dan lain-lain. Maha suci Allah. Kerana Allah itu punya kemuliaan daripada apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan kemenangan kesejahteraan kepada rasul-rasul yang diutuskan. Rasul-rasul yang diutuskan walau bagaimanapun mereka menghadapi kaum yang kuat tetap dalam pemeliharaan Allah. Sebagaimana Musa AS, Allah pelihara dia boleh hidup aman dalam istana Fir'aun. Dan kerana Fir'aun tidak menyedari inilah orang yang akan menjatuhkan kerajaannya. Ya, bagaimana Allah melihara Rasul. Sebagaimana Allah pelihara Nabi Nuh dalam bahtera yang kecil dengan gelombang yang besar, maka Nabi Nuh selamat. Sebagaimana Allah pelihara Nabi Lut dengan gempa yang kuat, dengan dunia bumi yang diterbalikkan, dengan hujanan batu daripada neraka, Nabi Nuh selamat. Tetapi kita kalau naik bike, aksiden kita selamat, nampak hero. Kalau berlaku aksiden kita selamat, nampak hero. Ini selamat dia selamat yang luar biasa. Bagaimana Nabi Lut selamat daripada dunia yang diterbalikkan. Kenapa? Kerana salamun alal mursalin. Demikian Allah Ta'ala memelihara rasul-rasul yang diutuskan. Nabi Ibrahim dipelihara oleh Allah dengan api yang menjulang sehingga padam api tersebut. Wassalamun alal mursalin. Bagaimana Allah memelihara rasul-rasul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara dengan segala perancangan jahat untuk membunuh Rasulullah, untuk buat itu dan ini oleh kelompok yang pelbagai. Bermula musyrikin Mekah, sampailah kepada golongan munafikin, sampailah kepada golongan Yahudi. Kelompok-kelompok ini gagal dengan pelbagai cara. Menjatuhkan reputasi Rasulullah dengan fitnah. Tak mampu jatuhkan Rasulullah dengan fitnah pada batang tubuh Rasulullah. Difitnah isteri-isterinya. Difitnah anaknya. Tak cukup Rasulullah difitnah masih hidup. Mereka fitnah waktu Rasulullah dah wafat. Semuanya gagal. Mereka cuba fitnah Rasulullah ketika Nabi sudah wafat. Untuk menghina Rasul. Tak boleh. Tak mampu mereka lakukan. Kenapa? Salamun alal mursalin. Kesejahteraan kepada semua Rasul yang diutuskan. Allah pelihara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, man sarrahu an yaktala bil mikyalil awfa min al ajr yaumal qiyamah falyakul akhir majlisihi hina yuridu an yakum. Siapa yang mahu amalannya ditimbang dan diberi pahala sempurna, bila dia selesai satu majlis, sebelum dia bangun dia sebut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka akan ditimbang dengan pahala yang sempurna. Dan hadis yang lain diriwayatkan bahawa kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekali tapi beberapa kali berkata sebelum Rasulullah berpisah dengan sahabatnya yang lain ataupun di akhir solatnya atau di akhir doanya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini ungkapan yang punya ada kelebihannya tersendiri. Dan lihat bagaimana Allah tutup ayat surah Al-Qasas, surah As-Saffat dengan menyebut kemuliaan Allah daripada segala perkara yang difitnah oleh orang yang tak ada akal, tidak ada dalil, tidak ada kitab kepada Allah SWT. Allah tetap suci dengan kesempurnaannya. Allah tetap mempunyai segala izzah, kemuliaannya. Dan Allah Tuhan yang layak dipuji dan baginya segala kepujiannya di dunia dan di akhirat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.